Okey. Kenapa institusi keluarga menjadi tumpuan kita? Pertama, untuk memastikan kesinambungan generasi berlaku secara terancang dan melahirkan generasi pelapis yang terbaik. Itu objektif utama kita. Nak anak kita mewarisi apa yang kita imani. Nak anak kita memperjuangkan apa yang kita yakinkan. Jadi bukan sekadar anak waris, ayah mati, dia teruskan. Bukan macam itu. Tetapi perjuangan etis yang mengkaji benda ni memeluk Islam, kebenaran Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Muhammad SAW dapat mengetahui ilmu sains perubatan sejak 1400 tahun yang lalu? Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan bumi. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah seorang penulis buku yang awal popular mengenai ini ialah Profesor Keith Moore. Saya dan doktor-doktor sini, jururawat sini kenal nama ni sebab nama yang paling popular. Buku pertama saya belajar tahun 1, tulisan beliau. Beliau juga mengatakan Al-Quran adalah kalam Tuhan. Cuma dia tak masuk Islam, dia tak masuk Islam. Tapi dia membenarkan. Tetapi seorang lagi profesor, ketua embryologist Thailand masuk Islam di Arab Saudi ketika bertemu dengan dia. Tuan-tuan boleh tulis pasal embryologi ni tentang janin dan tentang masuk Islam, proses mereka masuk Islam, bapa di kalangan mereka. Jadi ibu bapa harus insaf tentang besarnya kita tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Anak-anak ni harus kita didik sejak daripada mereka berada dalam kandungan. Apa kita kena buat, ibu dan ayah. Kemudian menyiapkan nama, nak bersalin kat mana, hospital mana, cara normal ke. Tapi tuan-tuan jangan risaulah, operation ke cara normal, dia tak mengubah ketakwaan anak-anak. Sama lah anak-anak ni, operation ke, salin biasa ke, songsam pun, segi takwa dia sama je. Jadi jangan marah doktor kena buat operation nanti. Okay. Jadi anak-anak sebenarnya mampu berkata, boleh melihat, merasai, menerima gelombang perasaan pada ibu dan orang yang berhampiran. Ini anak-anak ketika janin ketika berumur 8 minggu. 8 minggu. Kalau kandungan luar rahim, dia dah pecah dah. Maksudnya 6 minggu, dia dah pecah. Sebab pada pian tube tu tak boleh kembang, dia pecah. Jadi ibu-ibu, kalau mengandung 6 minggu, 5 minggu, sakit, elok buat scan dulu sebagainya, tengok kandungan tu dalam rahim ataupun luar rahim. Itu penting. Banyak juga berlaku di Malaysia. 2 daripada 100 kes kandungan berlaku di luar rahim. Okey. Ini anak ketika umur 12 minggu. 12 minggu ni berarti 84 hari. Pada ketika itu telah berlaku organogenesis, organ dah komplit. Dan 12 minggu pertama adalah fasa di mana anak-anak normal tak normal tu berlaku. Jadi kalau kita ambil ubat, kita ambil herba, kita ambil apa-apa saja, yang paling kritikal adalah 12 minggu yang pertama. Jadi kecacatan anak tidak berlaku selepas 12 minggu. Ketika itu dah berlaku. Anak-anak yang normal tak normal dah berlaku. Jadi kalau nampak 20 minggu, berlaku nampak 20 minggu tapi dia telah berlaku pada 12 minggu pertama. Jadi nak ambil sebarang ubat, kena cek dulu. Tanya doktor, konsult dulu, boleh tak ambil ubat ni ketika mengandung. Terutamanya pada 3 bulan pertama ataupun 120 hari yang pertama. Ini anak ketika 120 hari ataupun 17 minggu. Sebab itulah kalau orang kata, orang dulu-dulu, kalau nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 jadi 120 hari, anak dah besar pada ketika itu. Sebenarnya kita fahamkan hadis tu, pandangan ulama ialah tentang kita memahami hadis tu, bukan hadis tu Al-Quran tu salah, tapi cara kita menterjemahkan. Sebenarnya nutfah diikuti oleh alaqah dan kemudian mudghah komplit dalam 40 hari yang pertama. Selepas 40 hari berlakunya ensulmen, peniupan roh kepada bayi itu. Jadi isu ni penting bila membicarakan tajuk bila orang nak terpaksa menggugurkan anak-anak atas sebab-sebab kesihatan dan sebagainya. Kita akan bicarakan. Jadi ketika itu Al-Quran, zikir dan sebagainya boleh membantu perkembangan jiwa anak-anak. Jadi anak-anak Al-Quran membawa keberkatan dan rahmat, kerana mampu masuk ke dalam sanubari janin dan membentuk potensi pribadi yang soleh daripada pengajaran ayat tersebut. Sebab itulah kita dianjurkan supaya membaca Al-Quran, terutama surah-surah tertentu ketika ibu mengandung. Jadi kalau jururawat pun elok juga ajar pesakit macam tu. Jadi kadang-kadang kita tak dapat banyak guna kesempatan mengajar pesakit-pesakit secara seumpamanya. Biasa kita entah sakit kita beri dia sebiji entah sakit biasalah. Tapi kalau kita beri isi dia dengan kerohanian dia, jadi dia akan kurang mengeluh dari sudut itu. Dampingi Al-Quran dengan surah-surah ni ada ditulis dalam nota, tuan-tuan boleh tengok ayat-ayat mana yang kita dianjurkan.
Seterusnya dianjurkan supaya banyak bertaubat, melakukan pemeriksaan jiwa, menjauhi maksiat sepanjang mengandung. Kajian saintifik juga mendapati ibu-ibu yang stres boleh mengakibatkan bayi menjadi lemah. Saya rasa Dr. Sulaha, saya pun pernah jumpa biasa. Doktor ni, biasanya doktor-doktor yang house officer, doktor-doktor yang muda ni, yang sibuk ni, anak dia sendiri lemas ketika mengandung. Bukan lemas. Biasa buat operation. Kadang-kadang anak-anak doktor yang sibuk ni, sebab dia tak ada banyak masa, tidur tak cukup, makan tak cukup, ongkol siang malam, tengok anak kecil ni, buat operation, anak dah keluarkan bentuban dah berwarna hijau, sebab anak dia, sebab tak cukup rehat. Benda tu natural, semua orang perlukan rehat. Jadi saya tak pernah mengandung, tapi biasalah tengok isteri mengandung dan kawan-kawan sakit-sakit, kesukaran yang mereka hadapi. Suami penting untuk memainkan peranan yang sama, mewujudkan suasana ceria, elakkan kemuraman, bantu isteri membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya untuk menghidupkan halwa telinga kepada anak-anak. Dan kemudian jaga pemakanan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan bicara mengenai tajuk makanan ini mungkin dalam forum nanti tanya soalan ni. Tapi soalan makanan kita sekarang makin lama makin kompleks, Makanan tambahan ni ada sedikit je contribution sebenarnya, tetapi yang lebih ialah penjagaan makanan yang sihat yang kita kena jaga. Terutamanya dekat-dekat mengandung dan dan seterusnya. Anak ni makin lama makin membesar, dan majoriti alhamdulillah ditakdirkan Allah, kebanyakan anak lahir normal, sihat, tidak ada masalah. Walaupun ada sebahagian ibu yang menghadapi masalah anak kematian dalam perut dan sebagainya. Saya pernah jumpa satu kes, saya pergi ke Giant nak beli makanan. Anak saya, biasalah anak-anak doktor ni lincah sikit pada orang lain. Dia pergi capai kuih bahulu kan. Kakak yang jual bahulu, tak apalah, ambil lah free. Lepas tu dia datang kali kedua, ambil yang besar sikit lagi. Kakak kata, apalah, ambil free. Kali ketiga ambil yang besar lagi. Tak apalah, ambil free doktor. Saya pun terkejut, kenapa, siapa dia ni kan. Lepas tu buka cerita, doktor sebenarnya saya rasa sangat terima kasih dengan doktor yang sambut dulu buat operation dan sebagainya. Tapi kes dia adalah, kes pertama, anak dia meninggal dalam perut. Kedua, meninggal dalam perut. Dan ketiga juga meninggal dalam perut. Jadi itu satu benda susah saya nak cerita lah. Kita diuji satu kematian seorang anak pun kita dah rasa berat, tapi ibu ni 3 kali. Sekarang ni saya pergi Jaya, saya tak jumpa dia. Bukan apa, saya sedih ingat dia. Selain pada anak saya mungkin nak ambil bahulu dia. Okay. Kemudian menyambut sang juara, sebagainya ada cara-cara. Di hospital pun tuan-tuan, kadang-kadang ibu-ibu ni masuk hospital, bukalah tudung dia. Semayang tak semayang. Sebab apa tak semayang? Duduk hospital, sebagainya. Banyak benda ni berlaku. Jadi kita kena galakkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau kita tak mengandung lagi, supaya mereka juga terus mengerjakan solat dan sebagainya. Saya tak tunjuk video ni tuan, masa tak banyak. Secara umumnya, purata lebih kurang 20% pada wanita yang bersalin akan menjalani pembedahan. 20%. Zaman dulu waktu saya mula balik Malaysia 12%. Sekarang ni dah 25%. Makin lama makin banyak operation kat Malaysia ni. Tapi jangan risau tuan-tuan, ketakwaan anak sama dia. Cemerlang soleh dia sama dia. Itu tidak mengganggu dari sudut tu. Okey, ini ketika dalam Dewan Bedah lah. Lama dah saya tak masuk Dewan Bedah. Dah 2 tahun. Okey, dengan izin seorang wanita, seorang ustazah ni, operation pertama saya buat. Saya pun segan juga. Operation kedua, tak apalah, doktor dah buat yang pertama, dah teruskan yang kedua lah. Yang ketiga dia kata, suami dia telefon, doktor boleh tak buat? Dulu yang pertama, kedua doktor buat, yang ketiga doktor buat. Saya buat, yalah. Kali ketiga ni saya minta izin lah dia, untuk tunjuk ni tempat buat operation. Jangan risau, tengok tak ada darah pun tuan. Kalau saya dah keringkan dulu, nak tunjuk kan. Kalau tunjuk banyak darah, tak pandai lah doktor buat operation. Okey, ini nak tunjuk tentang kebenaran Al-Quran dibuktikan dari sudut sains. Daripada surah Az-Zumar, yang bermaksud dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, 3 lapisan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bagaimana kamu dapat dipalingkan. Dari sudut saintifik ada 3 lapisan. Nak doktor nak buat ni, betul Of course kita tak kira semua layer yang tu, tapi yang main layer dia. Pertama,
amniotic sac ni, sac untuk kandungan pecah tu, air tu baru keluar, mancut, keluar dari bayi. Yang kedua ialah lapisan rahim, dan ketiga ialah abdominal wall ataupun lapisan perut ni. Itu 3 lapisan. Jadi sama dengan pada Al-Quran dan juga daripada kajian sains ya. Ini bayi dilahirkan secara songsang Dia susah sikit. Sebenarnya bukan cara yang betul ni, tapi saya nak tunjuk inilah gambar yang ada. Ketika ni susah sikit nak buat sebab operation yang ketiga Dan lahirlah sang juara yang sama ada mujahid ataupun seorang mujahidah. Alhamdulillah. Kebetulan ni yang ketiga ni seorang mujahid. Anak pertama dia lelaki, anak kedua dia perempuan, lelaki, yang ketiga pun lelaki. Dia kata anak pertama 2 selalu bergomol, bergusti kan. Saya kata ustazah, jangan risau, budak-budak selalu bergusti ni bila besar dia jadi mujahid. Kita ambil positif. Jangan risau. Kemudian bila anak tu lahirkan, kita azankan dari telinga kanan dan juga iqamahkan telinga kiri. Tapi doktor tak sempat dah nak banyak buat benda ni. Kalau saya ada masa ataupun ada permintaan pesakit-pesakit VIP, maksudnya kalau mak ayah dia beritahu bisik kat saya buat pula kalau tak, saya tak buat lah Sebab mungkin selalu employment kita buat satu tukang azan baru kat bilik bersalin tu, dapatlah 40 kali azan, dapatlah kalau RM10 satu azan, 400 juga sekali tu Kemudian breastfeeding tuan-tuan breastfeeding, menyusukan anak ni benda yang sangat penting, bukan sahaja dari sudut kesihatan, maknanya kurangnya jangkitan kuman, daya imunologi dia kuat, daya ketahanan dia kurang, sakit alergi, bonding dengan ibunya, dan pelbagai jenis penyakit yang boleh dikurangkan dengan cara breastfeeding. Dia juga boleh menyebabkan penyusuan, menyebabkan kita tidak mengandung seorang ibu tidak mengandung ketika menyusu. Dipanggil exclusive breastfeeding. 6 bulan pertama dengan syarat ada 3 benda. Exclusive breastfeeding ni kita boleh tidak mengandung. Dia contraception, mencegah kehamilan 6 bulan pertama dengan syarat pertama hanya breastfeeding. Maknanya tak ada tambahan tongkat Ali, kacip Fatimah, tak ada kat situ Kedua, dia amenorrhea, tidak ada period. Dan ketiga, mesti dalam 6 bulan pertama. Lepas tu dia tidak efektif lagi. Tapi kalau dah 3 bulan, 4 bulan dah beri makanan lain, dia dah tak akan berkesan. Tapi biasanya kita galakkanlah hari pantang 40 hari, 50 hari tu boleh mulalah fikir. Sebab anak kedua ni biasanya accident. Anak kedua accident, bukan accident kereta. Anak keduanya biasanya rapat banding anak pertama. Sebab tak sempat rehat juga, accident. Macam itulah, tak sempat rancang. Penting. Jadi kita kemudian berikan nama-nama yang baik. Cukurkan dia, kepala dia, kemudian berikan nama dan sebagainya. Berilah nama-nama yang soleh dan solehah yang akan mendukung. Sebut nama anak ni, sebab dia ada kenapa anak ni diberikan nama sedemikian. Kemudian family planning. Family planning ni bukan kata tak nak anak, tuan-tuan. Tapi kita merancang. Setengah-setengah orang mampu. Tapi saya bincang dengan isteri, kalau tanya saya nak anak 10. Kalau tanya saya nak anak 10. Tapi isteri saya bersalin. Kalau saya bersalin, lepas anak 1 saya ikat, tuan. Memang tak sanggup. 9 bulan tengok ibu mengandung, kita dah bersalin. Memang ikat ni. Kalau lelaki kalau lelaki. Kalau tu tak berlaku. Tapi nak cerita hanya perempuan. Spesies yang istimewa, yang boleh menanggung beban untuk bersalin, kelahiran dan sebagainya. Dan itu tanggungjawab kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijrah. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya pada manusia dan juga batu. Jadi didik anak-anak dengan Al-Quran, dengan akidah, akhlak. Jangan saya buat, bila saya buat saya ambil gambar. Biasanya isteri saya yang mengajar. Ini nak tunjuk pada hari ni saya ada mengajar sikit-sikit lah kan. Doktor cerita tapi tak pernah buat. Saya ajar juga lah sikit-sikit taranum, tajwid kan. Okay. Kemudian kita mesti menjadikan anak-anak lelaki kena jadi lelaki. Bagaimana kita nak jadikan anak lelaki jadi anak lelaki? Kita nak tahu anak kita nak jadi apa. Kita kena tahu siapa idola mereka. Kemudian siapa teman mereka. Anak lelaki, kawan, kakak-kakak dia semua perempuan kan. Kes-kes yang saya tengok kan berlaku di Island tu banyak kes macam tu. Ada seorang tu anak adik-adik dia 8, dia yang terakhir lelaki. Jadi yang lain semua perempuan. Jadi dia lembut sejak dulu lagi. Jadi faktor-faktor ni mainkan peranan. Kawan kan, kalau anak lelaki Assalamualaikum duduk main Facebook tu kawan dengan perempuan, bahasa lembut, risau saya. Bila dah besar geli pula kan. Jadi itu nak ni. Betul. Kadang dengan kita dekat, saya pernah masuk pernah sekali anak cerita banyak tak pernah kali.
Kemudian peranan, bagaimana nak mengisi kelakian mereka. Peranan ibu bapa macam mana. Kemudian sistem sokongan untuk menyokong kelakian mereka. Masuk kelab-kelab, aulad, anak-anak lelaki, anak remaja lelaki, masuk belia dan sebagainya. Bagaimana nak menjadikan lelaki yang sejati. Kemudian doa aku untuk mereka. Of course tuan-tuan, ini adalah pemberian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai ibu bapa dah cuba yang terbaik, tapi anak dia tak jadi. Itu ujian pada Allah Taala juga, kan? Kerana ada nabi juga anak yang bermasalah. Nabi Nuh contohnya, kan? Itu ujian Allah SWT kepada mereka. Mereka dah cuba yang terbaik. Begitu juga dengan kita. Kemudian mewanitakan anak-anak perempuan. Yang ni saya tak tempat tukar ni. Bagaimana nak tujukan anak-anak wanita? Anak-anak lelaki biar dia tendang bola, kan? Anak perempuan tolong masak sikit. Bukanlah itu saja, tapi biar jadi wanita, biar lembut lah. Kalau anak perempuan main karate, ayah dia karate, kan? Risau juga, kan? Boleh nak mempertahankan diri, kan? Tapi jangan pula sebaliknya. Bagaimana nak mewanitakan mereka ketika kecil, anaknya jangan anggap mereka ni kecil. Ramai ibu, ayah dia anggap anak dia kecil, sayang, biarkan aja. Anak dia pakai jeans, anak perempuan, kan, kayak itu dah masuk menengah, dia susah lah, dia dah susah nak tukar pakaiannya. Sejak pada kecil lagi pakaikan pakaian wanita, supaya dia tahu dia wanita dan dia beraksi dengan wanita. Kena daripada sejak mereka kecil lagi. Yang dikasihi saudara kursi majlis, yang berbahagia Ustazah Nurlida binti Kamaluddin, Pemangku Ketua Wanita Ikatan Muslimin Malaysia. Yang saya hormati Ustaz Haji Zamani bin Ibrahim, yang Ketua Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Seremban, Dr. Zainul Yahya, Ketua Wanita Cawangan Seremban, Puan Ahmadina, Pengarah Seminar Keibubapaan Anak Soleh Anak Cemerlang, Ketua Kuasa Penganjur, ibu-ibu, bapa-bapa dan bakal-bakal ibu dan bakal-bakal bapa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ada masalah teknik sikit, insyaAllah. Pertama-tamanya kita manjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan dan juga limpah kurnia yang diberikan olehnya,
maka kita dapat bertemu dalam sesi perkongsian sepanjang hari untuk membicarakan tentang aset kita, bekalan kita untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan pertemuan ini akan memberi manfaat kepada kita agar kita akan dapat menyediakan generasi yang lebih hebat di masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, Allah SWT telah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan siapakah yang paling baik amalannya di antara kamu, dan dia maha berkuasa membalas segala amal kamu dan maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Jadi pada pagi ini saya ada dengan tuan-tuan dan puan lebih kepada sesi perkongsian pengalaman, ataupun saya kira ramai daripada kalangan tuan-tuan, kalau nak kira anak, mungkin sebahagian tuan-tuan ada anak lebih ramai daripada saya. Ustaz Zaman ni ada 11, jadi dia boleh cerita lebih banyak dengan anak-anak. Saya akan bicara memberikan fokus kepada persediaan generasi dalam kandungan dan pada peringkat awal kandungan. Dan kita harapkan dalam perkongsian ini kita akan dapat menginsafi bahawa pendidikan anak-anak ini telah bermula pada sebelum kita berkahwin lagi sebenarnya. Pemilihan dalam kandungan, kelahiran dan sebagainya. Dan kedua, kita harus menginsafi bahawa pendidikan anak-anak adalah satu perkara yang mesti dirancang. Bukan berlaku secara kebetulan, bukanlah satu try and error. Cuba dulu, kalau okey macam ni, kita buat. Kalau tak okey, kita cuba cara lain. Dan juga kita harus menginsafi bahawa anak-anak ataupun zuriat adalah satu ganjaran, reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukanlah sebagai bebanan. Jadi saya akan cover ini dalam perbincangan, dan tuan-tuan kalau nak bangun, nak tambah, tak setuju, boleh. Saya pun tuan rumah jadi saya bersedia menerima kritikan, sebarang kritikan dan pandangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebagaimana hadis yang telah disebut tadi oleh ustazah tadi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah wa yantafi'u wa waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak seorang Adam meninggal dunia, apabila kita semua pergi hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya tinggal 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Walaupun tuan-tuan lihat, kalau tengok ranking, bila saya sebut hadis ni, ramai yang kata, anak jariah tu, anak soleh tu yang ketiga, yang nombor 1, nombor 2 lebih harus diutamakan. Kalau kita lihat dalam hadis ni tuan-tuan, ramai orang sedekah jariah ni, orang dia yang berada dia boleh bagi, kan? Tapi orang tak berada dia tak boleh bagi, kan? Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ramai orang boleh mengajar, boleh memberi dan menyumbang, tetapi belum tahu anak dia sendiri akan mewarisi apa yang dia ajar dan apa yang dia sumbang. Tetapi kalau kita miliki yang ketiga tuan-tuan, anak-anak yang soleh dan solehah, kita dapat yang pertama, itu sedekah jariah yang paling hebat, betul? Generasi yang dilahirkan pada keluarga kita. Dan itu juga merupakan anak yang akan melaksanakan, mengamalkan ilmu dan juga pemberian yang kita berikan selama ini kepada mereka. Kita risau dalam kehidupan pada hari ini, sebagaimana telah dibicarakan oleh Ustazah Nurida, tentang kita risau tentang anak-anak yang lebih selesa apabila berada di luar rumah bersama rakan-rakan mereka jika dibandingkan jika berada di rumah. Kalau duduk dalam rumah pun, duduk dalam bilik dia kunci bilik dia. Lebih senang berkawan walaupun di rumah, iaitu dengan Facebook, Facebooking. Bukan dia remaja, bapa remaja pun, isteri saya akan senyumlah, selalu dia komplain saya banyak masa dengan Facebook. Rasa muda sikit bila main Facebook ni. Kemudian anak-anak lebih mesra, mudah berinteraksi dengan orang lain jika dengan dibandingkan dengan ibu bapa mereka sendiri. Tidakkah kita bimbang apabila persoalan fenomena seumpama ini berlaku dalam keluarga kita? Yang tu harus kita bimbangkan. Dan inilah fokus bicara kita pada pagi ini dan juga sepanjang hari ini. Kita tidak mahu anak kita anak yang durhaka kepada ibu bapa. Walaupun mungkin dia hebat. Sekarang ni banyak kisah
orang-orang yang hebat, tapi anaknya, ayah, ibu dan ayahnya duduk tinggal di nursing home ataupun rumah orang-orang tua. Banyak berlaku. Ataupun anak yang menderhaka kepada ibu bapa, terlibat dengan dalam gejala yang tidak sihat, ataupun menjadi sampah masyarakat, gagal menjadi anak yang soleh dan solehah, walaupun mungkin dia hebat dari sudut pengajian akademiknya ataupun kerjayanya. Saya akan kongsikan pengalaman-pengalaman saya sebagai pengajar, sebagai doktor dan sebagai aktivis masyarakat dalam sedikit masa. Dan jika diizinkan Allah Ta'ala, kita share bagaimana di Gaza. Gaza ni perlu 1.5 jam slide yang lain, sesi yang lain. Tapi saya akan share sedikit pada pagi ini. Okey, ini kes pertama yang saya handle. Remaja cemerlang sekolah rendah, 5A UPSR. Walaupun ayahnya bekerja sebagai buruh majlis perbandaran, oleh kerana income tak cukup, ibunya bekerja membuat kuih untuk dijual di pagi hari dan juga di petang. Jadi ibu dan ayah sangat sibuk. Anaknya kelihatan soleh dan solehah. Ini anak yang sulung. Satu hari anak ni sakit perut dan dibawa ke hospital. Saya berada di hospital pada ketika itu. Surprisingly, sakit perut bila periksa, anak ni tengah sakit untuk bersalin. Maknanya setelah 9 bulan, umur 13 tahun, ayah dan ibu tak tahu, walaupun anak ni cemerlang pada pemeriksaan UPSR sebelum. Bila saya tanya balik, sebab ayah dia ketika itu, ayah dia jerit, "Aku bunuh kau." Itu kata ayah dia. Apa kita boleh buat? Kita bawa anak tu ke satu kawasan, ayah dia kita letakkan kat luar bilik bersalin. Ini kes saya handle. Kes pertama dalam sejarah saya handle bayi remaja 13 tahun. Bila cek balik, siapa lelaki tu? Sebab anak ni selalu duduk rumah. Lelaki tu adalah sepupu dia, tingkatan 2, yang disusukan oleh ibunya ketika kecil, yang merupakan abang susu dia, yang tinggal di rumah yang sama dengan mereka selama ini. Tetapi ketika ayah bekerja, ibu bekerja, mereka menonton video. Itu kes yang pertama. Saya jumpa 3 kes 13 tahun di Hospital Seremban. Di belakang Dr. Sulaiha, pakar sikit puan juga, biasa jumpa kes ni. Di sana ada Dr. Rosmiza, pakar perubatan keluarga juga, biasa jumpa kes seumpama ni. Statistik yang Ustazah beri ialah statistik tahun 2000 hingga 2007-2008. Yang terkini, tahun 2007 hingga 2010, ada 234,635. 60,000 kes setahun. Bayi tidak sah taraf. 130 sehari. Lebih kurang 70 adalah anak Melayu. 70 kes sehari anak Melayu. Tetap kes pengguguran 90,000 setahun. Sama dengan statistik UK 200,000 dengan population dia 60 juta. Malaysia sama dengan UK dari sudut ini. Kes kedua, yang juga saya pernah dalam seorang pasang keluarga pertengahan di sudut sosial ya, belajar cemerlang peringkat negeri, kemudian belajar dalam bidang, tak payah sebutlah bidang apa, mendapat pingat emas universiti. Saya mengajar dia, mana pelajar perubatan lah Mana kalau orang lain, pelajar lain datang pukul 8, lepas 7.30, dia 7.15, 7 dia sampai. Mana saya datang 7.30, dulu saya datang 7.30, sekarang pukul 8 lah. Saya jadi dekan datang pukul 8. Okay. Pukul 8 saya datang, dia 7.30, 7.10 dia datang, dan dia dah periksa semua pesakit dan dia boleh present dengan confident. Pelajar yang saya paling sayang. Jadi bila dapat gold medal, of course dia jadi sebutan saya. Setelah di graduate, hari convocation, saya ceritalah pelajar lain tentang inilah sepatutnya contoh kamu, disiplin, akademik, menghormati pensyarat. Tapi rakan sebilik dia selama 5 tahun, rakan universiti selama 5 tahun, dia kata saya tak pernah tengok dia sembahyang walaupun sekali, doktor. Pelajar pingat emas universiti, tak ramai, boleh cari, tapi pelajar IMU tolong jangan cari. Okey. Tidak pernah bersembahyang sepanjang 5 tahun. Tak pernah nampak, tak tahulah kalau dia sembahyang di kunci bilik, orang tak tahulah, itu saya tak tahu, tapi tidak pernah berlaku.
Kes ketiga juga yang saya tangani, pengalaman saya berhadapan dengan seorang pelajar anak nelayan di pantai timur. Ibunya bertudung labu, ayahnya berserban. Pelajar terbaik peringkat negeri, mendapat beasiswa Petronas. Tak ada kena-mengena Petronas yang pemegang Petronas. Ini dia sebab pelajar cemerlang, melanjutkan pelajaran bidang perubatan di UK Ireland. Tahun 1, tahun 2 pakai serban, pergi bersemayam berjemaah. Beberapa tahun saya tidak bertemu dengan dia. Latest information, ziarah saya ke Ireland, dia telah pun berkahwin. Yang pertama dengan seorang wanita yang pakai tudung, diceraikan, dan dia telah berkahwin lelaki sesama lelaki. Dan ini adalah kes baru-baru ni di Ireland tu sebenarnya bukan kes pertama. Orang kata kes pertama, sebenarnya kes kelima. Tipikal pelajar perubatan excellent. Sifat dia 5 orang ni sama. 3 orang tu mat surau, mat masjid. Sifat dia sama, iaitu lembut. Lelaki yang lembut. Jadi tuan-tuan dan perempuan, didikan semata-mata tidak mencukupi, melainkan kata kita menyediakan persediaan jati diri. Anak lelaki mesti jadi lelaki, dan anak perempuan mesti jadi perempuan. Tuan-tuan dan perempuan ni, kasih sekalian, kita mengetahui dan menginsafi bahawa permasalahan anak-anak sosial ni kebanyakan berlaku kerana kurangnya pendidikan dalam rumah sendiri. Jadi kita sebenarnya kita kena fikirkan. Saya pun datang ikut seminar ibu bapa ni, dah anak 5, anak 6 baru dapat seminar ni. Tak apalah tapi kita sama-sama cuba. Bagaimana ingin menjadi ibu bapa yang berjaya dan boleh membesarkan anak-anak dengan rasa penuh cinta dan kebijaksanaan. Masing-masing kalau tanya anak nak jadi apa, tanya anak-anak kita, kalau nak jadi apa? Doktor, engineer, pensyarah, saintis, naik bulan, apa semua kan. Itu cita-cita anak-anak. Ibu macam tu, ayah macam tu, anak-anak juga macam tu. Adakah itu sebenarnya? Cita-cita yang tinggi itu bagus, tetapi apakah harapan kita apabila anak-anak kita bekerja dalam bidang seumpamanya? Anyway, saya main Facebook biasa. Biasa kalau bicara tajuk-tajuk ni, tajuk yang paling hit tinggi sekali, like paling banyak ialah tajuk apa? Tajuk cinta lah. Tajuk cinta. Tapi segan juga nak bicara tajuk cinta ni. Tapi kena bercara juga sebab nak attract generasi muda. Saya tanya kepada generasi muda, masing-masing jawapan macam-macam. Apakah formula nak dapat anak cemerlang? Tapi dia orang banyaklah. Tapi saya punya jawapan macam ni kepada mereka. Semua orang mahukan anak yang soleh lagi cemerlang, tetapi tidak ada shortcut di situ. Tidak ada shortcut. Tidak ada jalan pendek di situ. Bermula pada pembinaan diri sendiri. Kemudian pemilihan calon pasangan hidup. Contohnya lah, biasa anak-anak kita, anak lelaki utamanya memilih ni, perempuan jarang sikit memilih. Memilih juga, tapi tak sebanyak lelaki. Pernah saya menguruskan lelaki, 10 wanita saya kenal kat dia tak nak juga. Yang ke-11, dia nak, wanita tu tak nak kat dia, terduduk dia. Tak, itu kisah yang dulu. Kalau kita nak isteri yang hebat pun kita kena hebat. Kalau kita nak isteri yang hafizah 30 juzuk Quran pun kita kena macam tu. Kita nak isteri yang bangun tahajud tapi kita subuh gajah, macam mana? Tak jadi. Betul tak? Jadi kita kena ada seimbang lah. Allah SWT menjadikan pasangan itu. Pembinaan keluarga yang berobjektif. Apa objektif kita menghawini seorang wanita ini? Apa objektif, apa yang kita mahu daripada anak-anak kita? Yang tu penting. Kena ada target sebelum kahwin. Bukan berarti yang dah kahwin kita kahwin semula. Tak. Kita memperbetulkan balik, perbaiki balik bagaimana objektif boleh kita capai walaupun setelah kita berkahwin. Mendidik anak-anak dalam kandungan, menyambut kelahiran, memberikan nama. Yang susah tuan-tuan dan perempuan ialah mendidik secara berterusan sehingga menjadi anak yang baik dan soleh dan cemerlang. Yang soalan-soalan macam ni, tuan-tuan simpan soalan tu untuk penceramah sesi kedua dan juga sesi ketiga. Okey. Kenapa institusi keluarga menjadi tumpuan kita? Pertama, untuk memastikan kesinambungan generasi berlaku secara terancang dan melahirkan generasi pelapis yang terbaik. Itu objektif utama kita. Nak anak kita mewarisi apa yang kita imani. Nak anak kita memperjuangkan apa yang kita yakinkan. Jadi bukan sekadar anak waris, ayah mati, dia teruskan. Bukan macam itu. Tetapi perjuangan yang kita pegang diwarisi oleh anak-anak kita. Kedua, kita meyakini bahawa jika masalah keluarga selesai, maka banyak masalah lain juga selesai. Sebab itulah biasa. Orang kerja kat pejabat ada masalah, anak-anak kat sekolah ada masalah, sebab ada masalah dalam rumah. Jadi kita kena bantu. Tapi tuan-tuan, bukan berarti selesai semua baru selesai. Tidak ada selesai istilah ni kan. Dia kita kena
Kedua, dalam sistem berkeluarga perlu ada dua benda. Pertama, kesejahteraan sistem, fungsi suami isteri. Ada komunikasi, ada perancangan keluarga, sama ada sudut keuangan, pemakanan dan sebagainya. Tuan-tuan, hari ini bila kita bicara dengan kawan-kawan, pergi open house, apa-apalah hari-hari, biasanya kawan-kawan cerita, bicara tajuk apa? Anak-anak, agak cerita anak-anak ni. Paling, kalau anak pun ditanya anak belajar mana? Berapa A? SPM, betul? Kalau tanya anak-anak. Ataupun kalau bicara dengan kita, oh, dia kereta baru, version terbaru. Ataupun iPhone 4, iPhone 4S lah sekarang, mana iPhone 4 je, kan? Ataupun cerita rumah, kan? Jarang bicarakan tentang benda yang tentang pendidikan anak-anak. Kita boleh belanja 1,500, 2,000 installment kereta sebulan. Tapi banyak mana kita guna duit, tuan-tuan, untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik daripada untuk anak-anak kita. Kita kena, saya rasa saya punya pandangan, kita kena bagi duit secukupnya untuk pendidikan anak-anak. Yang lain tu reserve. Sebab kereta tak dapat yang 1,500 sebulan installment, dapat yang 1,000 pun cukup juga. 900, 400 pun cukup juga. Tapi anak tidak akan kembali pulang. Suasana mendidik yang baik, keluarga merupakan madrasah pada anak-anak mempelajari erti kehidupan. Para Nabi juga berdoa. Apatah lagi orang seumpama kita. Sebagaimana Nabi Zakaria AS. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala doa dan juga permohonan. Doa Nabi Zakaria AS. Nabi Ibrahim juga berdoa. Jadi semua para Nabi mendoakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya meyakini sejak dulu lagi, saya risau nak balik Malaysia. Saya duduk di Ireland dan UK selama 11 tahun sebelum balik ke Malaysia, join IMU. Dah IMU ni dah 10 tahun. Rasa risau nak balik sebab apa? Risau dengan anak-anak. Saya bukan kata Malaysia tak okey Malaysia ni, kan ada water canai, ada teh tarik. Tapi saya risau dengan perkembangan anak-anak. Sebab kat luar negara ni, kita nak jaga anak sebab selalu bersama dengan anak. Jadi masa lebih dan kita boleh mendidik anak dengan lebih baik. Walaupun ada cabaran-cabaran lain. Kat Malaysia pun ada cabaran lain. Tempat mana, tapi penting nak tunjukkan bicara bahawa anak-anak ni tajuk yang besar. Okey, kita baru nak masuk tajuk dalam janin perempuan. Okey, dalam perkembangan janin, istilah dia embryo ataupun zygote ataupun sebagainya, kita ingat peringkat pertama pembentukan manusia dipanggil an-nutfah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dalam surah Al-Mu'minin ayat 12-13, dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia dari satu saripati dari tanah, kemudian kami jadikan air mani yang disimpan nutfah dalam tempat yang kukuh dalam rahim. Yang dikatakan nutfah ni, walaupun kita sebut air mani pada nas Quran dan hadis, sebenarnya adalah merujuk kepada benih lelaki dan wanita. Bukan saja walaupun sebut air mani, sebut kita terjemah sebagai air mani, tetapi ianya juga merujuk kepada dua-dua. Sebagaimana hadis riwayat Musnad daripada Ahmad, Imam Ahmad, bila ditanya oleh seorang Yahudi, Rasulullah SAW memberitahu bahawa manusia dicipta daripada kedua-dua nutfah lelaki dan juga nutfah wanita. Dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan juga seorang wanita. Jadi kalau kahwin sama-sama jenis memang tak ada zuriat. Di UK ketika saya belajar ada satu kes, pasangan sama-sama jenis lelaki, keluar dalam akhbar pasangan homoseks dapat anak kembar. Jadi macam mana jadi anak kembar? Dia kahwin sama lelaki, siapa yang ibunya? Jadi dapat ovum donation. Maknanya ada orang derma ovum, telur untuk pasangan ni. Okey. Dan macam mana nak temukan ovum dengan ni? Tak ada. Letak bawa bayi tabung uji, buat kat US. Kemudian nak mengandungnya macam mana? Tak ada. Cari surrogate mother, ibu tumpang untuk rahim dia kat US. Transfer ke US untuk masuk rahim ibu kat US. Bersalin dapat anak kembar, katalah pasangan homoseks mendapat anak kembar. Itulah dunia yang ada sekarang ni. Kat Malaysia pun dah mula ada perkara-perkara seumpama itu. Okey tuan-tuan,
Setiap kali bersama suami, antara wanita dan suami berhubungan, mengadakan hubungan, sekali keluar 1 mil, 1 sentimeter kubik tu ada 20 juta sperm. Mana kalau 5 mil 100 juta sperm. Berapa sperma ni diperlukan untuk mengahwini ataupun fertilize untuk bertemu dengan telur ni? Berapa banyak sperma diperlukan tuan-tuan dan puan-puan? 1 aja daripada 100 juta. Bagaimana? Sebab kalau kita tengok dalam mikroskop dalam mikroskop ni apa bahasa dia? Kanta besar ada yang lari laju macam boxer nyambek. Macam nak boxer nyambek Sarawak. Ada yang jalan-jalan jatuh. Jalan-jalan jatuh. Ada yang dia punya sperma mengundur. Ada. Itu kajian-kajian kenapa setengah-setengah wanita tidak boleh mengandung sebagainya. Sebab sperma termengundur. Ada yang sperma dia lembik jatuh jadi macam itulah. Tetapi satu je ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian jalan jauh merentas benua daripada luar sini masuk dalam cervix, uterus, fallopian tube, jumpa bertemu dengan ovum ataupun telur, berlaku fertilization, kemudian dia masuk semula untuk proses implantasi. Jadi berebut tuan-tuan, 1 daripada 100 juta nak bertemu. Siapa yang tentukan? Tu dia. Pakar-pakar sikit puan, pakar-pakar bahagian bayi tabung uji pun tak boleh buat apa-apa. Pakar-pakar sikit puan, kalau dia nak bayi tabung uji ni, dia akan pilih antara banyak-banyak sperm tu, siapa yang paling laju sekali. Paling depan tu dia akan cekup. Ni untuk dimasukkan, temukan untuk kalau dia panggil ICSI, untuk masukkan dengan ni. Tetapi untuk laju dia mungkin lagi laju. IQ dia mana dia tahu kan? Dia punya karakteristik yang lain, siapa boleh tahu? Itu tak tahu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, salah satu peristiwa yang begitu hebat sekali. Lepas satu tu masuk bertemu dengan telur ni, secara automatik selepas tu dinding tu jadi kebal. Kebal, dan sperma yang lain yang ada 100 juta lagi, dia kecewa ketika itu dan terpaksa fras, nama dia semua mati. 100 juta mati. Satu je yang berjaya. Pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat sebenarnya tuan-tuan daripada peristiwa seumpama ni. Selepas tu pula kita lihat dalam surah Asy-Syura ayat 49-50 yang bermaksud dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah juga yang memberikan anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugerahkan dua-dua jenis lelaki dan perempuan kepada siapa. Setengah orang ada anak lelaki semua, ada setengah anak perempuan semua, ada setengah sama-sama 4 lelaki 4 perempuan, 4 pasang. Ada pula yang tidak dijadikan mandul kepada siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia dah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Tuan-tuan, kita tidak boleh mengubah satu susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam saya bentang tajuk yang sama di Shah Alam. Ada seorang tanya, doktor, ada tak teknik untuk mendapatkan anak lelaki? Teknik 12 ke? Teknik 15 ke? Walaupun macam-macam teori, bagi saya ini kelentungnya. Tidak ada sebarang strategi. Lelaki perempuan, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengandung tak nak mengandung, juga ketentuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah berhadapan dengan satu kes, 3 kes sebenarnya saya jumpa. Seorang ni wanita ketika saya bekerja di Newcastle di UK, 10 tahun tidak mengandung. Kemudian menjalani pembedahan assisted reproductive technique. Bahasa kita apa? Assisted reproductive technique. Apa Dr. Su? Assisted, membantu. Cara kita nak beranak secara membantu. Permanian berhadas. Tu dia istilah dia, permanian berhadas. Jadi masukkan benih lelaki dalam rahim ibu 3 kali, tak boleh juga. Kemudian jumpakan dia, masukkan dalam tabung uji, letak dalam tu juga tak boleh juga. Sebab dia punya tube semua dah tersumbat, habis solid memang. Meski dah 10 tahun dah cuba, akhir beritahu dari sudut logiknya dia tidak ada peluang untuk mengandung. Setahun lepas tu dia datang jumpa saya. Dia rasa kali pertama dia miss period. Maknanya period dia tak datang sebagaimana biasa. Of course suspend lah benda ni kan. Tapi tak logik ke, dah buat semua benda lah, impossible, tube dah sumbat kan. Tengok buat ujian mengandung positif, buat scan pula, tengok bayi ada dalam rahim dan mengandung dan bersalin secara normal.
Ada 3 kes. Ada 1 kes, 2 kes lagi orang Malaysia dah kata 10 tahun, lebih pada 10 tahun pergi haji, balik haji, miss period kali pertama dan mengandung. Kerana ini pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi Zakaria juga bicara, dia dah tua dah andropos, isteri dah menopause, macam mana boleh mengandung? Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lelaki dan wanita, anak-anak lelaki dan perempuan juga pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang sangat istimewa, satu ajaib. Sebenarnya kalau kita fikir, sebab tu siapa kerja dalam bidang ni, tiap-tiap hari tengok mukjizat Tuhan. Jadi nurse tak boleh menengking kat pesakit lah. InsyaAllah sekarang ni tak ada lah, tak ada macam tu. Dulu kakak masuk bilik bersalin, dia kata ada kena tengking. Berapa kali nak mengandung? Dia kata nak masuk bayi. Dulu 20 tahun dulu, sekarang dah tak ada. Okey, dalam masa 20 hari 40 hari pertama, ketika tu berlakulah pendetilan penciptaan seorang manusia yang ditentukan seawal peringkat nutfah tadi. Maksud sabda baginda Rasulullah SAW, pada setiap seorang daripada kamu, sebahagian anggota ciptaan dikumpulkan dalam rahim ibu dalam tempoh 40 hari. Ada sedikit, kalau tuan-tuan rajin membaca tentang nutfah, alaqah, mudghah, ini peringkat-peringkat baik. Yang pertama, nutfah tu benih artinya. Kedua ialah yang kedua alaqah. Alaqah artinya, saya akan beritahu, yang tergantung ataupun seumpama lintah. Lintah di sudut struktur, saya akan beritahu. Yang ketiga ialah mudghah, yang berarti yang dikunyah. Kalau dulu kita faham nutfah ni 40 hari, alaqah ni 40 hari, mudghah ni 40 hari, jadi 120 hari. Sebenarnya itu tafsiran kita, tetapi tafsiran mutaakhir di kalangan ulama, antaranya Abdul Majid Zandani mengatakan juga sama dengan pandangan saintis terkini, mengatakan peringkat ni berlaku dalam 40 hari pertama. Maknanya selepas satu dalam 40 hari pertama. Dalam arti kata lain, 3 fasa ni berlaku dalam 40 hari yang pertama. Penting nak tahu benda ni lah, kerana roh ataupun ensoulment, roh ditiup selepas 40 hari, walaupun ada yang kata 120 hari. Ini macam apa artinya ni tuan? Puan-puan ni mesti dapat tahu apa ni, apa maksud ni, scan ni. Tak perlu jadi doktor, apa maksudnya? Mengandung apa? Kembar, tak perlu jadi doktor pun boleh tahu. Boleh jadi doktor pun. Ada kekosongan jawatan. Okey. Peringkat kedua dipanggil al-alaqah. Bahasa Arab. Al-alaqah ni ada 3 erti. Pertama bererti lintah, leech. Kerana dari morfologinya, sifatnya, tengok pada luar macam lintah. Waktu ni ialah minggu kedua kandungan. Dipanggil al-alaqah. Juga boleh ditafsirkan, dia berarti the suspended ring, ataupun benda yang tergantung. Dalam mikroskop juga macam tergantung kat situ. Ada 3 makna kat sini. Dan makna ketiga ialah ketulan darah, blood clot, kerana berlakunya peredaran darah secara primitif pada fasa ni. Pada minggu kedua ketiga telah pun berlaku. Ni dalam proses. Semua ni kajian-kajian sains embryologi. Hanya berlaku dalam masa 50 tahun ataupun 100 tahun yang terakhir. Baru lagi benda ni. Tapi sama dengan Al-Quran. Sama dengan hadis 1,400 tahun yang lalu. Dalam kajian alaqah, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqa mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian nutfah itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu alaqah kami jadikan segumpal daging, iaitu mudghah, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini alaqah, ketika berumur 20 hari lebih kurang. Dah ada semua pembentukan peringkat awal dalam organogenesis. Dan Rasulullah SAW juga beritahu dalam maksud hadis, sepotong hadis yang lain pada riwayat Muslim, setelah 42 malam berlalunya nutfah, maka Allah menghantarkan malaikat kepadanya untuk membentuknya, menjadikan telinga, mata, kulit, daging dan tulang. Kemudian dia bertanya, ya Allah, jadikanlah dia lelaki atau perempuan, dan Tuhanmu menentukan apa yang dia kehendaki. Allah tentukan lelaki ataupun perempuan. Jadi strategi 12, strategi 20, apa-apalah ubat-ubat ni tidak memberikan kesan tuan-tuan, melainkan mengkayakan penjual ataupun pemberi formula tersebut. 40 hari yang pertama ini dipanggil peringkat awal embryogenesis, organogenesis, embryogenesis dan organogenesis. Dan detail ketetapan ini sangat mengagumkan kerana ia bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW 1400 tahun sebelum lahirnya sains embryologi.
Inilah punca kenapa ramai saintis masuk Islam. Saintis yang Muslim. Kalau tak masuk Islam pun, dia mengakui kebenaran Al-Quranul Karim. Antaranya, okay, seterusnya, yang peringkat ketiga panggil Al-Mudrah. Mudrah ni adalah bahan yang dikunyah. Bahan yang dikunyah. Kalau kita biasa makan chewing gum, anak kita makan chewing gum, sebelum dibuang tu dalam tong sampah, tengok apa kesan chewing gum. Ni lah bentuk dia. That is chewing gum. Itulah bentuk janin kita pada minggu keempat, minggu kelima pada ketika itu. Sama dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akan kenapa ramai saintis yang mengkaji benda ni memeluk Islam, kebenaran Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Muhammad SAW dapat mengetahui ilmu sains perubatan sejak 1400 tahun yang lalu? Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan bumi. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah seorang penulis buku yang awal popular mengenai ini ialah Profesor Keith Moore. Saya dan doktor-doktor sini, jururawat sini kenal nama ni sebab nama yang paling popular. Buku pertama saya belajar tahun 1, tulisan beliau. Beliau juga mengatakan Al-Quran adalah kalam Tuhan. Cuma dia tak masuk Islam, dia tak masuk Islam. Dia tak masuk Islam, tapi dia membenarkan. Tetapi seorang lagi profesor, ketua embryologist Thailand memasuk Islam di Arab Saudi ketika bertemu dengan dia. Tuan-tuan boleh tulis pasal embryologi ni tentang janin dan tentang kemasuk Islam, proses mereka masuk Islam, bapa di kalangan mereka. Jadi ibu bapa harus insaf tentang besarnya kita tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Anak-anak ni harus kita didik sejak daripada mereka berada dalam kandungan. Apa kita kena buat, ibu dan ayah, kemudian menyiapkan nama, nak bersalin kat mana, hospital mana, cara normal ke. Tapi tuan-tuan jangan risaulah, operation ke cara normal, dia tak mengubah ketakwaan anak-anak. Sama lah anak-anak ni, operation ke, salin biasa ke, songsang pun, segi takwa dia sama je. Jadi jangan marah doktor kena buat operation nanti. Okay. Jadi anak-anak sebenarnya mampu berkata, boleh melihat, merasai, menerima gelombang perasaan pada ibu dan orang yang berhampiran. Ini anak-anak ketika, janin ketika berumur 8 minggu. 8 minggu. Kalau kandungan luar rahim, dia dah pecah lah. Maksudnya 6 minggu, dia dah pecah. Sebab fallopian tube tu tak boleh kembang, dia pecah. Jadi ibu-ibu, kalau mengandung 6 minggu, 5 minggu, sakit, elok buat scan dulu sebagainya, tengok kandungan tu dalam rahim ataupun luar rahim. Itu penting. Banyak juga berlaku di Malaysia. 2 daripada 100 kes kandungan berlaku di luar rahim. Okey. Ini anak ketika umur 12 minggu. 12 minggu ni berarti 84 hari. Pada ketika itu telah berlaku organogenesis, organ dah komplit. Dan 12 minggu pertama adalah fasa di mana anak-anak normal tak normal tu berlaku. Jadi kalau kita ambil ubat, kita ambil herba, kita ambil apa-apa saja, yang paling kritikal adalah 12 minggu yang pertama. Jadi kecacatan anak tidak berlaku selepas 12 minggu. Ketika itu dah berlaku. Anak-anak yang normal tak normal dah berlaku. Jadi kalau nampak 20 minggu, berlaku nampak 20 minggu tapi dia telah berlaku pada 12 minggu pertama. Jadi nak ambil sebarang ubat, kena cek dulu. Tanya doktor, konsult dulu boleh tak ambil ubat ni ketika mengandung. Terutamanya pada 3 bulan pertama ataupun 120 hari yang pertama. Ini anak ketika 120 hari ataupun 17 minggu. Sebab itulah kalau orang kata, orang dulu-dulu, kalau nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudrah 40 jadi 120 hari, anak dah besar pada ketika itu. Sebenarnya kita fahamkan hadis tu, pandangan ulama ialah tentang kita memahami hadis tu, bukan hadis tu Al-Quran tu salah, tapi cara kita menterjemahkan. Sebenarnya nutfah diikuti oleh alaqah dan kemudian mudrah komplit dalam 40 hari yang pertama. Selepas 40 hari berlakunya ensulmen, peniupan roh kepada bayi itu. Jadi isu ni penting bila membicarakan tajuk, bila orang nak terpaksa menggugurkan anak-anak atas sebab-sebab kesihatan dan sebagainya. Kita akan bicarakan. Jadi ketika itu Al-Quran, zikir dan sebagainya boleh membantu perkembangan jiwa anak-anak. Jadi anak-anak Al-Quran membawa keberkatan dan rahmat, kerana mampu masuk ke dalam sanubari janin dan membentuk potensi pribadi yang soleh daripada pengajaran ayat tersebut. Sebab itulah kita dianjurkan supaya membaca Al-Quran, terutama surah-surah tertentu ketika ibu mengandung. Jadi kalau jururawat pun elok juga ajar sakit-sakit macam tu.
Jadi kadang-kadang kita tak dapat banyak guna kesempatan mengajar pesakit-pesakit secara seumpamanya. Biasa kita tak sakit, kita beri dia sebiji tak sakit, biasalah. Tapi kalau kita beri isi dia dengan kerohanian dia, jadi dia akan kurang mengeluh dari sudut tu. Dampingi Al-Quran dengan surah-surah ni ada ditulis dalam nota, tuan-tuan boleh tengok ayat-ayat mana yang kita dianjurkan. Seterusnya dianjurkan supaya banyak bertaubat, melakukan pemisahan jiwa, menjadi maksiat sepanjang mengandung. Kajian saintifik juga mendapati ibu-ibu yang stres boleh mengakibatkan bayi menjadi lemah. Saya rasa Dr. Sulaiman, saya pun pernah jumpa biasa. Doktor ni, biasanya doktor-doktor yang house officer, doktor-doktor yang muda ni, yang sibuk ni, anak dia sendiri lemas ketika mengandung. Bukan lemas. Biasa buat operation, kadang-kadang anak-anak doktor yang sibuk ni, sebab dia tak ada banyak masa, tidur tak cukup, makan tak cukup, ongkol siang malam, tengok anak kecil buat operation, anak dah keluarkan bentuban dah berwarna hijau, sebab anak dia tak cukup rehat. Benda tu natural, semua orang perlukan rehat. Jadi saya tak pernah mengandung, tapi biasalah tengok isteri mengandung dan kawan-kawan sakit-sakit, kesukaran yang mereka hadapi. Suami penting untuk memainkan peranan yang sama, mewujudkan suasana ceria, elakkan kemuraman, bantu isteri membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya untuk menghidupkan halwa telinga kepada anak-anak. Dan kemudian jaga pemakanan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan bicara mengenai tajuk makanan ni mungkin dalam forum nanti tanya soalan ni. Tapi soalan makanan kita sekarang makin lama makin kompleks, Makanan tambahan ni ada sedikit je contribution sebenarnya, tetapi yang lebih ialah penjagaan makanan yang sihat yang kita kena jaga. Terutamanya dekat-dekat mengandung dan dan seterusnya. Anak ni makin lama makin membesar, dan majoriti alhamdulillah ditakdirkan Allah, kebanyakan anak lahir normal, sihat, tidak ada masalah. Walaupun ada sebahagian ibu yang menghadapi masalah anak kematian dalam perut dan sebagainya. Saya pernah jumpa satu kes, saya pergi ke Giant nak beli makanan. Anak saya, biasalah anak-anak doktor ni lincah sikit pada orang lain. Dia pergi capai kuih bahulu kan. Kakak yang jual bahulu, tak apalah, ambil lah free. Lepas tu dia datang kali kedua, ambil yang besar sikit lagi. Kakak kata apalah, ambil free. Kali ketiga ambil yang besar lagi, tak apalah, ambil free doktor. Saya pun terkejut, kenapa, siapa dia ni kan. Lepas tu buka cerita, doktor sebenarnya saya rasa sangat terima kasih dengan doktor yang sambut dulu buat operation dan sebagainya. Tapi kes dia ialah kes pertama, anak dia meninggal dalam perut, kedua meninggal dalam perut, dan ketiga juga meninggal dalam perut. Jadi itu satu benda susah saya nak cerita lah. Kita diuji satu kematian seorang anak pun kita dah rasa berat, tapi ibu ni 3 kali. Sekarang ni saya pergi Jaya, saya tak jumpa dia. Bukan apa, saya sedih ingat dia. Selain pada anak saya mungkin nak ambil bahulu dia. Okay. Kemudian menyambut sang juara, sebagainya ada cara-cara. Di hospital pun tuan-tuan, kadang-kadang ibu-ibu ni masuk hospital, bukalah tudung dia. Semayang tak semayang. Sebab apa tak semayang? Duduk hospital? Sebagainya. Banyak benda ni berlaku. Jadi kita kena galakkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau kita tak mengandung lagi, supaya mereka juga terus mengerjakan solat dan sebagainya. Saya tak tunjuk video ni tuan, masa tak banyak. Secara umumnya, purata lebih kurang 20% pada wanita yang bersalin akan menjalani pembedahan. 20%. Zaman dulu waktu saya mula balik Malaysia 12%. Sekarang ni dah 25%. Makin lama makin banyak operation kat Malaysia ni. Tapi jangan risau tuan-tuan, ketakwaan anak sama je. Cemerlang soleh dia sama aja. Itu tidak mengganggu dari sudut tu. Okey, ini ketika dalam Dewan Bedah lah. Lama dah saya tak masuk Dewan Bedah ni. Dah 2 tahun. Okey, dengan izin seorang wanita, seorang ustazah ni, operation pertama saya buat. Saya pun segan juga, operation kedua dah tak apalah, doktor dah buat yang pertama, dah teruskan yang kedua lah. Yang ketiga dia kata, suami dia telefon, doktor boleh tak buat? Dulu yang pertama, kedua doktor buat, yang ketiga doktor buat lah. Saya buat, yalah. Kali ketiga ni saya minta izin lah dia, untuk tunjuk ni tempat buat operation. Jangan risau, tengok tak ada darah pun buat. Sekolah saya dah keringkan dulu. Nak tunjuk kan, kalau tunjuk banyak darah, tak pandai lah doktor buat operation. Okey, ini nak tunjuk tentang kebenaran Al-Quran dibuktikan dari sudut sains. Daripada surah Az-Zumar, yang bermaksud dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan, 3 lapisan.
Yang berbuat demikian itu adalah Allah. Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bagaimana kamu dapat dipalingkan. Dari sudut saintifik ada 3 lapisan. Nak doktor nak buat betul Of course kita tak kira semua layer yang tu, tapi yang main layer dia Pertama, amniotic sac ni, sac untuk kandungan, pecah tu air tuban keluar, mancut keluar dari bayi. Yang kedua ialah lapisan rahim, dan ketiga lah abdominal wall ataupun lapisan perutnya. Itu 3 lapisan. Jadi sama dengan pada Al-Quran dan juga daripada kajian sains Ini bayi dilahirkan secara songsang Dia susah sikit. Sebenarnya bukan cara yang betul ni, tapi saya nak tunjuk inilah gambar yang ada ketika ni. Susah sikit nak buat sebab operation yang ketiga dan lahirlah sang juara yang sama ada mujahid ataupun seorang mujahidah. Alhamdulillah, kebetulan ni yang ketiga ni seorang mujahid. Anak pertama dia lelaki, anak kedua dia perempuan, lelaki, yang ketiga pun lelaki. Dia kata anak pertama 2 selalu bergomol, bergusti Saya kata ustazah, jangan risau, budak-budak selalu bergusti ni bila besar dia jadi mujahid. Kita ambil yang positif. Jangan risau. Kemudian bila anak tu lahirkan, kita azankan dari telinga kanan dan juga iqamahkan telinga kiri. Tapi doktor tak sempat dah nak banyak buat benda ni. Kalau saya ada masa ataupun ada permintaan pesakit-pesakit VIP, maksudnya kalau mak ayah dia beritahu bisik kat saya buat pula Kalau tak, saya tak buat lah Sebab mungkin selalu employment kita buat satu tukang azan baru kat bilik bersalin tu dapatlah 40 kali azan, dapatlah kalau RM10 satu azan, 400 juga saya tu Kemudian breastfeeding tuan-tuan breastfeeding, menyusukan anak ni benda yang sangat penting, bukan sahaja dari sudut kesihatan, maknanya kurangnya jangkitan kuman, daya imunologi dia kuat, daya ketahanan dia kurang, sakit alergi, bonding dengan ibunya, dan pelbagai jenis penyakit yang boleh dikurangkan dengan cara breastfeeding. Dia juga boleh menyebabkan penyusuan, menyebabkan kita tidak mengandung seorang ibu tidak mengandung ketika menyusu. Dipanggil exclusive breastfeeding. 6 bulan pertama, dengan syarat ada 3 benda ni. Exclusive breastfeeding ni kita boleh tidak mengandung. Dia contraception, mencegah kehamilan 6 bulan pertama dengan syarat pertama hanya breastfeeding. Maknanya tak ada tambahan tongkat Ali, kacip Fatimah, tak ada kat situ Kedua, dia amenorrhea, tidak ada period. Dan ketiga, mesti dalam 6 bulan pertama. Lepas tu dia tidak efektif lagi. Tapi kalau dah 3 bulan, 4 bulan dah beri makanan lain, dia dah tak akan berkesan. Tapi biasanya kita galakkanlah habis pantang 40 hari, 50 hari tu boleh mulalah fikir. Sebab anak kedua ni biasanya accident. Anak kedua accident, bukan accident kereta. Anak keduanya biasanya rapat banding anak pertama. Sebab tak sempat rehat juga, accident. Macam itulah, tak sempat rancang. Penting. Jadi kita kemudian berikan nama-nama yang baik. Cukurkan dia, kepala dia, kemudian berikan nama dan sebagainya. Berilah nama-nama yang soleh dan solehah yang akan mendukung. Sebut nama anak ni, sebab dia ada kenapa anak ni diberikan nama sedemikian. Kemudian family planning. Family planning ni bukan kata tak nak anak, tuan-tuan. Tapi kita merancang. Setengah-setengah orang mampu. Tapi saya bincang dengan isteri, kalau tanya saya nak anak 10. Kalau tanya saya nak anak 10. Tapi isteri saya bersalin. Kalau saya bersalin, lepas anak 1 saya ikat tuan. Memang tak sanggup. 9 bulan tengok ibu mengandung, kita dah bersalin. Memang ikat ni. Kalau lelaki kalau lelaki kalau tu tak berlaku. Tapi nak cerita hanya perempuan. Spesies yang istimewa yang boleh menanggung beban untuk bersalin, kelahiran dan sebagainya. Dan itu tanggungjawab kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijrah. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya pada manusia dan juga batu. Jadi didik anak-anak dengan Al-Quran, dengan akidah, akhlak. Jangan saya buat, bila saya buat saya ambil gambar. Biasanya isteri saya yang mengajar. Ini nak tunjuk pada hari ni saya ada mengajar sikit-sikit lah kan. Doktor cerita tapi tak pernah buat. Saya ajar juga lah sikit-sikit taranum, tajwid kan. Okay. Kemudian kita mesti menjadikan anak-anak lelaki kena jadi lelaki. Bagaimana kita nak jadikan anak lelaki jadi anak lelaki? Kita nak tahu anak kita nak jadi apa. Kita kena tahu siapa idola mereka. Kemudian siapa teman mereka. Anak lelaki, kawan dengan kakak-kakak di semua perempuan kan. Kes-kes yang saya tengok kan berlaku di Island tu banyak kes macam tu. Ada seorang tu anak adik-adik dia 8, dia yang terakhir lelaki. Jadi yang lain semua perempuan. Jadi dia lembut sejak dulu ni. Jadi faktor-faktor ni mainkan peranan. Kawan
Kan kalau anak lelaki Assalamualaikum duduk main Facebook itu kawan dengan perempuan bahasa lembut, risau saya. Kan? Bila dah besar geli pula kan. Jadi itu nak ni. Betul. Kadang dengan kita dekat, saya pernah masuk pernah sekali nak cerita banyak, tak apalah sekali. Kemudian peranan bagaimana nak mengisi kelakian mereka. Peranan ibu bapa macam mana? Kemudian sistem sokongan untuk menyokong kelakian mereka. Masuk kelab-kelab aulad, anak-anak lelaki, anak remaja lelaki, masuk belia dan sebagainya. Bagaimana menjadikan lelaki yang sejati. Kemudian doa putih untuk mereka. Of course tuan-tuan, ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai ibu bapa dah cuba yang terbaik, tapi anak dia tak jadi. Itu ujian daripada Allah Taala juga, kan? Kerana ada nabi juga anak yang bermasalah. Nabi Nuh contohnya, kan? Itu ujian Allah SWT kepada mereka. Mereka dah cuba yang terbaik. Begitu juga dengan kita. Kemudian mewanitakan anak-anak perempuan. Yang ni saya tak tempat tukar ni. Bagaimana nak tujukan anak-anak wanita? Anak-anak lelaki biar dia tendang bola, kan? Anak perempuan tolong masak sikit, bukanlah itu saja. Tapi biar jadi wanita, biar lembutlah. Kalau anak perempuan main karate, ayah dia karate, kan? Risau juga kan? Boleh nak mempertahankan diri, kan? Tapi jangan pula sebaliknya. Bagaimana nak mewanitakan mereka ketika kecil, anaknya jangan anggap mereka ni kecil. Ramai ibu, ayah dia anggap anak dia kecil, sayang, biarkan aja. Anak dia pakai jeans, anak perempuan kain itu dah masuk menengah, dia susah lah. Dia dah susah nak tukar pakaiannya sejak pada kecil lagi. Pakaikan pakaian wanita supaya dia tahu dia wanita dan dia beraksi dengan wanita. Kena daripada sejak mereka kecil lagi. Tuan-tuan dan perempuan, ceritanya ni cerita sedih. Saya tak nak cerita, sebab saya cerita saya menangis nanti. Berlaku 4 hari yang lepas. Boleh masuk dalam saya punya blog saya, zainalrashid.com. Anak ni berumur 5 tahun. Dia ayahnya meninggal ketika berumur setahun. Dia anak-anak yatim. Tapi hebat orangnya. Ceritanya panjang, tapi saya nak cerita ayah dia nak anaknya mewarisi kehebatan ayahnya. Syahid ditembak oleh tentera Yahudi. Berada dalam pergerakan dipanggil Brigade Al-Qassam dalam Hamas di Gaza. Ayahnya ditembak. Jadi ketika dia dilahirkan kecil, ayah dia menamakan anak dia Hamas. Nama dia Hamas. Ayah dia letak nama sebab anak dia mahukan anak dia menjadi seorang pejuang. Dan yang ni Muhammad. Dan moga besar dia kata nak jadi seorang doktor untuk membantu perjuangan ayah dia, mengubat pejuang-pejuang yang ditembak, luka dan sebagainya. Kecil lagi, umur 4 tahun, 5 tahun telah didedahkan dengan perjuangan. Saya jumpa ratusan kes-kes yang mana saya tak pernah mimpi dalam sepanjang hidup saya bertemu dengan masyarakat seumpama ni. Kalau ada kesempatan, tuan-tuan ada sesi masjid surau, boleh kumpulkan orang ramai, saya akan datang. Saya cerita 1.5 jam slot pengalaman dari Gaza. Tapi jangan banyak sangat jemput. Tapi saya boleh jemput dengan syarat kalau ada. Saya ada sesi khas untuk tajuk pengalaman yang saya terkini. Saya baru balik 2 hari daripada Gaza. Anyway, kisah selanjutnya boleh baca. Tapi ini satu kisah. Saya tunjukkan beberapa kisah yang lain. Seorang anak kedua, nama dia Dana binti Abu Said, berumur 11 tahun. Ini budak di Gaza, sekolah biasa. Budak-budak Gaza, rumah simple. Facebook memang tak kenal lah. Internet tak ada. Elektrik pun 4 jam hingga 6 jam sehari. Musim sejuk 0 degree Celsius tanpa elektrisiti. Musim panas 45 degree Celsius tanpa kipas. Tak ada elektrik. Jadi itu kehidupan dia. Siang sekolah di UNRWA, United Nations punya sekolah. Petang dia belajar Al-Quran 2 jam sehari bersama guru. 2 jam sehari. Istiqamah. Umur 11 tahun telah menghafal 22 juzuk Al-Quran. Ini pernah saya jumpa ramai lagi. Seorang lagi yang saya sempat temui, ini semua kawan-kawan dia. Saya akan ceritakan lagi. Rakan dia yang kedua bernama Sarah binti Ibrahim, berumur 12 tahun. Macam mana anak-anak Gaza yang lain. Sekolah rendah macam mana biasa, petang 2 jam mempelajari Al-Quranul Karim. Belum 12 tahun ketika kami jumpa 2 hari 3 hari lepas, belum lagi 12 tahun telah hafal 30 juzuk Al-Quran. Baca dengan tajwid yang sempurna, dengan taranum, dan sedang belajar beberapa jenis qiraat Al-Quranul Karim. Ini ada 20,000 anak-anak murid seumpama ni dalam institut dipanggil Darul Quran wal Sunnah di Gaza. Dia tubuhkan 20 tahun dulu dengan 7 lelaki 7 perempuan. 20 tahun sekarang ni pelajar dah ada 22,000. Saya jumpa dengan pelajar perubatan di Gaza, sebagaimana pelajar-pelajar IMU, anda sehebat pelajar di Gaza. Saya cerita berkongsi pengalaman. Masya Allah diorang ni banyak kehebatannya. Nak masuk intake pelajar perubatan seluruh Gaza 50 orang dia.
Pelajar penduduk 1,5 juta, 50 lelaki, 50 perempuan di 2 universiti. Maknanya 25 satu universiti. 25 orang aja boleh buat medik pelajar perempuan. Lelaki pun 25 orang. Mesti pelajar terbaik, keutamaan yang hafiz Quran. 1/3 pelajar perubatan menghafal Quran 30 juzuk. Insentif mereka, siapa yang hafal Quran, siapa tak hafal Quran, $4,000 fees tahun. Siapa hafal Quran, 1/3 diskaun, 30% diskaun, mereka yang menghafal Quran. Itu contoh. Banyak lagi kisah-kisah. Saya tak bercerita pada waktu ni, insyaAllah di selain kesempatan, tuan-tuan jemput saya datang insyaAllah cerita kisah yang terkini daripada Gaza. Jadi apa rahsia remaja-remaja di Gaza? Ini conclusion yang saya dapat. Conclusion yang saya dapat daripada 5 hari di Gaza. Pertama, ibu bapa di sana menginsafi erti hidup dan nilai kehidupan. Mereka tak bekerja. Saya nak masuk Gaza, saya kena tahan 4 jam. Dalam sana kena tahan banyak kali. Nak keluar, saya ingat nak keluar mudah. Nak keluar pun 4 jam. Sabar. Mereka beratur nak tunggu minyak. Kereta 3 hari 3 malam tunggu beratur dekat Shell. Tak ada satu Shell lah, Petronas 3 hari sebab minyak tak ada. Beratur 3 hari. Tak pernah tengok orang marah sepanjang 3 hari. 1,5 juta population, tidak ada seorang pun peminta sedekah. Satu masyarakat yang unik, luar biasa yang ada kerana telah didik masyarakatnya. Sesi yang lain. Apa yang kedua, kehidupan mereka serba sederhana dan jauh daripada gangguan kemewahan. Nak cerita Facebook ni, nak cerita ni, anak-anak Gaza biasa memang tidak ada. Of course lah anak-anak yang kaya ada, tetapi orang biasa tidak ada. Suasana kejiranan, sekeliling dan persahabatan. Tuan-tuan, saya tanya anak-anak dah besar nak jadi apa cita-cita dia? Saya tanya anak-anak, saya tanya seorang polis, saya tanya seorang tentera, saya tanya 2 orang menteri. Saya tanya apa cita-cita dia sebagai Menteri Pertanian. Saya ada kisahkan dalam saya punya Facebook. Sebagai Menteri Pertanian, dia kata dia nak rakyat dia bebas daripada sumber luar. Jadi nak dapat makanan sendiri. Harapan kepada rakyat antarabangsa supaya kami, anda dan semua Muslim boleh bersolat di Masjid Al-Aqsa selepas dia dibebaskan. Saya tanya dia apa cita-cita peribadi dia. Menteri untuk syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menteri. Apatah lagi di kalangan remaja-remaja yang saya tak sempat kongsikan di sini. Kedua, kewujudan sistem sokongan untuk pembesaran secara Islami. Sebab tu Ikatan Muslim Malaysia kita tubuhkan Nazim kelab untuk kanak-kanak, remaja, krim, pembina sebagainya untuk sokongan kepada sistem supaya suasana berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan dan mencapai misi dan visi kita. Dan semangat juang yang tinggi walaupun pada peringkat di awal usia lagi. Penting. Jadi anak-anak ni jangan dibiasakan dengan kemewahan. Walaupun mungkin kita mewah. Saya rasa inilah pengalaman saya. Susahnya kita ni dengan mewah gitu. Kita mewah tuan-tuan. Kita sebenarnya mewah. Walaupun kita komplain kurang, kita sebenarnya mewah jika dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Okey, maaf ini satu saya ambil daripada satu sumber tentang kita perlu menzahirkan rasa cinta kita kepada anak-anak dan keluarga kita. Kita tak apa, love ni stand for what? Number one is kita kena dengar lah. Saya kena sebut sebab saya kurang dengar tuan-tuan. Isteri cakap kita tengok sibuk dengan Facebook, tak dengar. Isteri saya selalu komplain. Dengar, lelaki kena banyak dengar pada isteri dia. Isteri ni bukan dia nak banyak, dia nak suami dia dengar je. Dengarlah dulu. Okay. Kedua, overlook mistake, ketepikan kesilapan-kesilapan kecil. Alah, benda-benda kecil dia lupikanlah. Jangan fokus. Kalau 1-2 pinggan pecah, okay, don't forget yang don't worry lah. Tapi kalau 5 pecah, tak boleh Kedua, voice out appreciation, nyatakan penghargaan, sumbangan-sumbangan mereka. Bila sedap, nyatakan sebab. Bila dia hebat, nyatakan kehebatan. Begitu juga anak-anak kita. And make effort to make it work. Berusaha untuk melaksanakan kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan, saya rasa saya sampai ke penghujung. Kita kena latih anak kita yang lebih tua, mengajar yang lebih muda. Saya pun ni kadang-kadang tuan-tuan, mungkin sekali setahun ni macam ni, tapi macam itulah anak-anak dibuat. Kenali bakat anak-anak. Anak ni setengah ni berbakat dalam Al-Quran, setengah anak bakat dalam melukis, setengah anak berbakat dalam berpidato, setengah anak berbakat dalam penulisan. Jadi kita kenal bakat dan groom bakat sehingga mereka berjaya dalam apa yang mereka cuba. Kena hargai pencapaian mereka. Dan bila buat aktiviti kena ada objektif tuan-tuan. Saya ni peminat Al-Aqsa sejak 10 tahun yang lepas. Nak bawa anak ke Al-Aqsa saya pun tak sampai lagi. Tapi saya bawalah anak saya ke Al-Aqsa di Terengganu. Jadi orang Terengganu kena pergilah Al-Aqsa ni. Dr. Suraya pernah bawa anak ke sini tak? Alhamdulillah dia banyak kali. Patutnya anak dia jiwa perjuangan anak dia kuat sikit. Jadi ada objektif kita punya trip rehlah keluarga dan sebagainya. Sekali-sekala pergi pantai sebagainya. Anak-anak ni benda yang normal. Anak-anak mana yang tak suka air?
Memang letak air memang lepas, sure lepas Kemudian adakan program-program seumpama usrah keluarga. Saya taklah banyak kerap buat kan. Saya hanya mencadangkan sebab usrah keluarga ni jangan kita harapkan nak buat duduk dengan anak setengah jam, impossible. Anak ni 20 minit dia dah cabut lah kan. Dapat 5 minit pun sekali-sekala, seminggu sekali kan. Kita baca Quran ataupun gilirkan mereka baca Quran atau hadis, atau doa. Jadi sama-sama mereka hubungan kekeluargaan dan latih anak sejak mereka kecil lagi. Ringkasnya tuan-tuan, kesimpulannya, pertama, anak-anak adalah anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pendidikan adalah tanggungjawab ibu bapa, bukan guru, bukan sekolah. Yang lain support system. Bukan yang utama adalah ibu bapa. Kedua, bermula daripada pendidikan diri sendiri. Kita kena didik. Kita nak anak jadi hebat, kita kena hebat. Sebab anak ni dia akan confuse. Kalau kat sekolah dengar ustazah lain, balik rumah mak dia buat lain, ayah dia buat lain. Confuse anak-anak. Dia ada dilema dia, konflik. Dia tak sama apa yang dia pelajari. Ataupun mak ayah buat macam ni, kat sekolah pula lain. Jadi itu suasana. Kedua, pemilihan pasangan dan proses berkeluarga yang berobjektif. Kemudian ketika anak janin dalam menerima rangsangan target ibu ketika mengandung atau nak dikemas selepas dilahirkan, berikan nama yang baik, suasana mendidik di rumah, mengutamakan belanja pendidikan anak-anak daripada belanja-belanja yang lain. Tuan-tuan, nak berikan anak beri permainan, buku-buku apa semua senang ni, komputer, basikal mahal. Tapi banyak mana kita nak belanja yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak. Nak dapat anak sekolah, nak hantar sekolah ni, kos, charge sekolah ni free, tapi suasana tu. Sebab tu anak-anak kat rumah okey. Baliknya, dia punya bahasa-bahasa bodoh, babi dan sebagainya itu keluar. Sebab suasana sekitar tidak membentuk anak-anak kita. Penting jangan kedekut duit untuk kita dapat yang terbaik. Kemudian membina dan mencari suasana yang baik. Pembesaran yang terancang dan mendahulukan ganjaran lebih daripada hukuman. Dan jadi bagian sekat ni sekadar perkongsian pada saya dan juga anak-anak yang dikasihi. Semoga Allah SWT memberikan kepada kami keluarga yang baik dan akan mendukung perjuangan ibu dan ayah di masa akan datang. Ya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.